Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Begini kita baca ayat 106 lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyyati isnan zawa adlin minkum أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين صدق الله العظيم. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. Wahai orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu hampir mati, ketika dia mahu berwasiat, hendaklah wasiatnya itu hinal wasiyyati isnani zawa adlim minkum au akharani min ghairikum. Hendaklah wasiatnya disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang lain yang bukan seagama dengan kamu. Dua tiga ayat mulai daripada ayat ini sampai kepada ayat yauma yajma'ullahu rusul ini merupakan ayat-ayat yang susah untuk dipahami dari sudut susunan dia dan dari sudut hukumnya dan dari sudut dia punya dalamnya bicara tentang kandungan dalam 2-3 ayat ni. Dan untuk nak terjemah pun dia dalam bahasa kita pun dia terbalik gitu. Terbalik. Nak terjemah harfiah terjemah sebiji-sebiji memang tak boleh nak faham. Sukar nak difahami. Sebab itulah dalam terjemahan Pak Syekh Basmah ni pun banyak kurungan-kurungan. Yang kurungan ni kalau kita buang kurungan dia kita tak boleh faham. Dalam kurungan tu pada hakikatnya bukan daripada Quran, tafsiran bagi penterjemah ni. Ayat ni menyatakan, katanya syahadatu bainikum, hubungan dianya isnani zawa adlin minkum. Syahadatu bainikum, yang panjang-panjang di tengah tu mestinya dia bersambung dengan isnani, saksi di antara kamu dua orang, zawa adlin, yang adil. Saksi di antara kamu dua orang, seorang tak cukup. Ayat seperti yang kita sebutnya semalam bicara tentang wasiat bagi orang yang nak mati. Dalam ayat ni dia tidak sebut nak mati, dia kata iza hadara ahadakumul maut, apabila hadir kepada seorang kamu oleh mati. Hadara, hadir. Dalam bahasa Arab dia ada dua perkataan. Satu ja'a, yang kedua hadara. Bila dua-dua ni, ja'a dia ada datang pada tempat ajal. Iza ja'a ajaluhum, bila tiba tempoh mereka. Ini datang, ja'a datang. Hadara makna hadir. Dalam bahasa Arab dua-dua ni dia ada makna, ada beza maknanya. Beza. Hadara ni maknanya ada. Iza hadara ahadakumul maut, apabila ada tanda-tanda mati pada salah seorang daripada kamu, itu maknanya hadara. Ana hadir, saya ada. Bila guru tanya dalam kelasnya, dia panggil kehadiran, dia sebut nama, ana hadir, saya ada. Tidak maknanya saya datang, tidak, saya ada. Jadi di sini maknanya apabila ada tanda-tanda mati, semua orang ada tanda-tanda mati.
Nak kira hak mudahnya, apabila ada tanda-tanda mati itu maknanya mudahnya kita kata tua dah. Bila dah tua tu ada tanda-tanda mati dah, memang dah tu. Tua tu tanda-tanda mati. Tapi kalau nak tengoknya, dia lebih jauh, lebih dalam daripada tu. Kita punya sel ni pada setiap hari dia ada mati, mati pada setiap hari, dan dia ganti yang lain. Hak yang lain tu, hak yang dia ganti tu, hak mati tu awet muda, hak ganti tu awet tua. Ha, tu dia. Macam tu. Jadi kalau macam tu tiap-tiap hari kita mati. Mati dia punya mati tiap-tiap hari lah. Ha, jadi kalau kira-kiranya begitu. Bagi orang yang dah ada mati padanya, ada mati, antara matinya iaitulah usianya sudah meningkat. Kalau begitu orang ni al-wasihin al-wasiyati, pada waktu dia nak buat wasiat. Dia nak buat wasiat ni pada ketika dia ada barang. Kalau dia sebatang kara saja, isteri tak ada, anak tak ada, harta tak ada apa-apa pun, nak wasiat buat apa? Tak ada wasiat apa-apalah. Jadi ini dia ada barang ni, harta ada, anak ada, isteri ada, dia nak wasiat. Wasiat ni pun ada keadaan-keadaannya. Keadaan ayat ni seperti mana kita sebutnya semalam, pada waktu dia musafir keluar negeri. Musafir dalam perjalanan keluar negeri, ada tanda-tanda mati. Dia diserang oleh sakit dan berbagai-bagai lagi yang menandakan bahawa dia nak mati. Mungkin dia tak sempat balik ke rumah. Pada ketika ini dia nak tinggalkan wasiat. Tinggal wasiat. Wasiat ni sama ada wasiat ni wasiat bertulis dan orang akan baca dan pada ketika itu, untuk memastikan wasiat dia betul-betul kepunyaan si mati ini, hendaklah ada dua orang saksi. Ada dua orang saksi. Jadi ayat ni menyatakan mula-mula sekali, katanya, wahai orang yang beriman, saksi di antara kamu bila dia ada tanda-tanda mati. Ada tanda-tanda mati sama ada dia dalam hadar, dalam bermukim, ataupun dalam musafir. Musafir lebih-lebih lagi, ataupun waktu bermukim. Waktu bermukim ini sudah ada tanda-tanda ni makin ketara, sudah ketara tanda-tanda mati. Sakit berat misalnya, doktor katanya 6 bulan lagi, dia katanya. Jadi kalau begitunya kita wasiat mestilah. Wasiat ini perlu mengenai harta. Sebelum daripada ada ayat-ayat mengenai pusaka, wasiat adalah wajib. Wasiat wajib. Kemudian bila turun ayat-ayat mengenai pusaka dan dibahagikan, pembagian pusaka mengikut kadar masing-masing sudah ditetapkan. Adanya 1/6, ada 1/3, ada 1/8, ada asabah dan sebagainya. Pada ketika itu wasiat sudah tidak jadi wajib lagi, dan kalau nak wasiat pun dia tidak boleh semua harta, hanya boleh 1/3 saja. Itu pun paling besar, paling tinggi. La wasiyat fi hududis sulus, dalam sekitar 1/3 daripada keseluruhan harta. Untuk nak berwasiat semua sekali harta tak boleh lagi. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kira-kira walaupun dia tak mati, kira-kira dia sudah mati. Dia sudah mati dah pada ketika itu. Sudah mati, tapi tidak sempurna kematiannya. Maka kerana itu dia boleh milik hanya 1/3 saja. Yang lain lagi tak boleh wasiat. Ini menunjukkan bahawa hubungan dengan harta ni terlalu longgar. Nak mati tu dia dah lari dah 2/3. Pergi dah, nak berkata tak boleh dah. Nak wasiat tak boleh. Nak mati baru tak mati lagi. Bila mati tu kita dah nazak tu habis, dia pergi dah. Pergi habis dah untuk jadi milik orang lain. Takat tu je lah harta dan kita. Sebab itulah dalam hadis menyebutkan hak ia pergi ke kuburnya 2-3 perkara je. 2-3 perkara, amal soleh. Matu pergi kuburnya. Amalun salihun. Anak soleh, amal soleh, sedekah jariah, yang macam ni dia boleh pergi ke kubur. Harta anak-anak berapa semua sekali ni tak pergi dengan kita kubur. Dia takut. Dia takut mati juga. Hinal wasiyati isnani zawa adlin minkum, waktu nak berwasiat, bila seorang kamu ada tanda-tanda mati dan dia nak berwasiat pada ketika itu, hendaklah disaksikan zawa adlin minkum, dua orang yang adil di antara kamu. Di antara kamu ni maknanya apa? Di antara kamu dua makna. Kalangan ulama kita ikhtilaf dalam perkara ini. Dua orang yang adil di antara kamu, yakni Islam. Mesti orang Islam yang menjadi saksi bagi wasiat yang kita nak tinggal ini. Orang kafir tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak ada adil. Keadilan tidak ada padanya. Adil macam mana dia syirik.
Maulah orang ini mentauhidkan Allah, baru boleh disifatkan dia sebagai adil sekurang-kurangnya. Selain daripada itu pula ada lagi syarat-syarat yang kecil lagi untuk nak ditetapkan seorang itu adil. Adil, dia tidak buat dosa besar. Dosa besar tidak. Dia tidak buat perkara yang menyalahi adat. Menyalahi adat. Dia meraung tengah-tengah orang ramai. Ni tak adil ni. Ini menyalahi adat ni. Lain ni. Dia berjalan tak pakai kasut. Ni tidak adil ni. Tak boleh jadi saksi ni. Ni tak berapa betul ni. Ataupun dia ni, dia kira tidur banyak sangat. Tidur saja. Ini tak adil ni. Tak adil dah orang ni. Mengapa? Kerana dia tidak boleh hidup seperti kebiasaan orang ramai. Itu maknanya. Orang macam ni tak boleh jadi saksi. Maulah orang itu mempunyai perangai biasa dan tidak melanggar sempadan hukum dalam agamanya. Ulama kita menyebutnya lebih mudahnya, dia tidak buat kerja dosa besar. Dosa besar. Jadi nak sempadankan dosa besar ni pun susah juga. Nak sempadankan dosa besar. Bila nak cari dosa kecil ni mana? Dosa kecil. Orang kata isap rokok dosa kecil. Makna lagi payah dah nak carinya. Dosa ni sebenarnya semuanya besar. Sebut kecil ini banding dengan hak yang lebih besar. Dosa syirik lebih besar. Dosa mencuri besar juga, tapi kecil banding dengan syirik. Macam tu. Jadi ayat ni menyatakan maulah dua orang yang ada, dua orang Islam. Baik dalam safir bagaimana? Dalam safir jika tidak ada dua orang Islam, dua orang kafir pun boleh. Ini wasiat. Jadi saksi. Sekarang kita dalam perkara wasiat ke perkara yang membabitkan harta benda, kita ada buat perjanjian dengan peguam ni dia sebagai mewakili kita satu pihak. Satu perkara kadang-kadang dia juga menjadi saksi. Jadi dalam perkara-perkara yang membabitkan hukum ini, mau peguam ni mau orang Islam jugalah. Mau orang Islam dan dia mempunyai keadilan, layak menjadi saksi atas sifat dia sebagai seorang Islam, dan dia tidak banyak melakukan perkara dosa besar. Bukan saja tidak banyaklah, tidak melakukan dosa besar, baru boleh. Tetapi untuk jadi saksi, dia sebagai peguam, kita serahkan dia untuk jadi saksi, kita sebut macam itulah. Dia bukan orang Islam, dia tidak layak sekalipun dipercayai itu dari sudut kebiasaan hubungan biasa. Tapi dari sudut agama kita katanya orang Islam yang layak menjadi saksi, layak menjadi wakil atas sifat dia sebagai seorang Muslim. Katanya hinal wasiyyati isnani zawa adlim minkum, ketika nak meninggalkan wasiat. Hukum meninggal wasiat ini dia ada dalam Islam ni, dia ada hak sunat, ada hak wajib. Kalau nak tinggal nak wasiat pun ada yang wajib dan ada yang sunat. Sebelum daripada datang ayat-ayat mengenai pusaka, wasiat wajib. Kemudian selepas daripada turun ayat mengenai pusaka, wasiat mengenai harta itu jangan bertentangan dengan hukum pusaka. Hukum pusaka tak boleh, tak bertentangan dengan hukum tu. Kalau hukum tu bertentangan, maknanya kita bawa lari pusaka, bawa lari orang lain. Ini tidak adil lah. Tak adil lah. Kita dah awal-awal lagi kita rasanya kita tak suka dia terima pusaka kita, kita pun tinggal wasiat. Bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hukum. Bila bertentangan dengan hukum, tak boleh lah. Nak wasiat pun wasiat sekarang ni dia ada akta wasiat. Akta wasiat pun dia dah gubal supaya tidak bertentangan dengan ayat-ayat. Kira-kiranya macam itulah dia dah buatnya. Tapi kita nak sebutnya di sini tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat yang muhkam dalam Quran yang telah sabit hukumnya. Bapak dapat 1/6 kalau ada anak, tak boleh kita nak wasiatkan bapak ni tak ada apa-apa lah dianya, misalnya tak ada apa, dia tak ada bahagian dah. Tak boleh macam tu. Sebab apa? Sebab akan bertentangan dengan ayat yang sedia ada dalam Al-Quran. Kemudiannya wasiat ni dalam setengah mazhab seperti mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, dia ada namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah ni sebab kita ni barangkali belum sempurna lagi. Iaitulah seorang yang meninggal dunia, dia tinggal cucu. Bapak kepada cucu dia ni meninggal dunia lebih awal daripada dia. Maknanya anak dia meninggal lebih awal. Anak dia meninggal lebih awal daripada seorang tu. Anak dia ni, dia tinggal anak, maknanya cucu kepada si mati. Kira-kira anak ni menduduki pada tempat bapak lah.
Tetapi oleh kerana dia tu cucu, dia ada anak lain, pok saudara kepada cucu dia ni, menyebabkan cucu ni tak dapat harta. Tak dapat harta yang ditinggal oleh datuk dia. Sebab bapak dia meninggal lebih awal. Bapak dia meninggal lebih dahulu daripada datuk dia. Nah, jadi sebab itu dia tidak dapat harta, tak dapat harta. Setengah mazhab menyatakan mesti juga beri kepada cucu. Kerana cucu dia, anak dia juga pada ketika itu seolah-olahnya, sebab bapak dia meninggal lebih awal. Takdirnya bapaknya meninggal dunia selepas daripada datuk dia, dia akan dapat harta pusaka menerusi bapak dia. Jadi untuk keadilannya, cucu mesti diberi. Sebanyak mana yang diberi kepada bapak, diberi juga kepada cucu itu. Berilah atas nama apa sekalipun. Tak mau beri atas nama pusaka, beri atas nama wasiat wajibah namanya. Nak beri atas nama pusaka tak boleh, sebab bapak saudara dia sedang duduk dinding. Bapak saudara dia ada. Dia cucu, orang tunya bapak saudara dia, anak kepada si mati. Jadi namanya wasiat wajibah mesti diberi atas nama wasiat. Datuk dia tak ada tinggal wasiat apa-apa, namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah ni maknanya kira-kira kena beri jugalah. Demikian juga seorang yang meninggal dunia, kemudiannya dia tinggal bapa tidak macam tu. Seorang yang masuk Islam, kemudian dia meninggal dunia, dia tinggal bapa dia kafir. Jadi oleh kerana berbeza agama, bapa dia tak boleh terima pusaka anak dia, kerana anak dia memeluk Islam. Bapa dia kafir. Hukum yang dibuat oleh setengah negara Islam mesti diberi juga kepada bapa dia yang meninggal, yang masih kafir itu, atas nama wasiat wajibah, dikatakan atas nama wasiat wajibah. Kenapa? Kerana tak adil lah kira-kiranya. Oleh kerana anak dia meninggal harta anak itu harta dia juga pada asalnya. Tiba-tiba anak dia masuk Islam, bapa dia tak boleh terima pusaka. Menyebabkan ramai orang tak mahu masuk Islam. Kenapa? Bimbangkan hati bapa dia tak dapat menerima pusaka. Harta dia akan masuk Baitul Mal. Jadi memandang kepada hikmat-hikmat yang seumpama ini, wasiat namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah ni maknanya sekalipun dia tidak meninggalkan wasiat bertulis, tak ada saksi, kira-kira dia menanggung wasiat, dan wasiat itu mesti dijalankan juga. Katanya di sini, isnani zawa adlim minkum, dua orang yang adil di antara kamu. Kita dah sebut dah tadi adil dia tidak kerja dosa besar. Au akharani min ghairikum, ataupun dua orang lain daripada kamu, yakni daripada orang Islam, orang kafir pun boleh. Setengah ulama menyatakan zawa adlim minkum, yang adil di antara kamu, yakni daripada keluarga kamu, saya keluarga. Au akharani min ghairikum, ataupun kalau tidak daripada keluarga pun, dua orang yang bukan daripada keluarga pun tidak mengapa, tapi syaratnya Islam mesti. Saya Islam. Ya, sebaik-baiknya keluarga, ataupun kalau tidak keluarga pun orang luar daripada keluarga pun boleh, tapi syarat Islam mereka pegangkan juga. Setengah mazhab pula menyatakan minkum, dari kalangan kamu, yakni orang Islam. Au akharani min ghairikum, ataupun dua orang yang lain daripada kamu, yakni yang bukan Islam. In antum darabtum fil ardi, jika kamu musafir di dalam bumi, jika kamu di dalam pelayaran di bumi, fa asabatkum musibatul mauti, lalu kamu ditimpa bencana sakit yang membawa maut. Pada ketika itu nak cari orang Islam tak boleh, kawan dia semuanya kafir belaka, di luar negeri tak ada orang Islam, boleh juga lantik dua orang bukan Islam sebagai saksi. Setengah masyarakat kata tak boleh juga, tak boleh. Jadi kalau tak boleh tu hukumnya macam mana? Hukumnya tinggalkan wasiat yang bertulis. Tak ada yang bertulis, tak tahulah macam mananya nak buatnya. Pasal apa? Pasal syarat Islam tu mesti. Satu peristiwa kita sebutnya semalam, berlaku pertelagahan di antara dua saksi yang bukan Islam, kemudian dengan keluarganya yang menyatakan barang dia hilang. Setelah nak disampaikan kepada keluarga si mati, barang iaitu satu bekas yang diperbuat daripada perak hilang. Nabi minta supaya bersumpah. Dua saksi itu pun bersumpah yang mereka tak tahu menahu dengan barang yang hilang, dan keluarga juga bersumpah. Jadi kalau keluarga sanggup bersumpah bahawa barang yang hilang itu adalah barang dia, bekas bejana yang diperbuat daripada perak itu,
jika keluarganya bersumpah, beri kemenangan kepada keluarganya. Beri kemenangan. Kerana apa? Kerana dia boleh buktikan bahawa barang tu barang dia dengan menunjukkan ciri-ciri barang yang hilang tu kepunyaannya. Fa'asabatkum musibatul mauti, lalu kamu ditimpa bencana mati dalam perjalanan. Pada ketika itu mustahak sekali dua saksi. Tahbisunahuma min ba'dis salah, kamu hendaklah tahan mereka berdua, dua saksi itu selepas daripada sembahyang. Fayuqsimani billah, dua saksi itu hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Inirtabtum, jika kamu ragu dalam perkara ini, ragu atas kebenaran dakwaan bahawa barang yang hilang itu barangnya, kepunyaannya, minta supaya mereka bersumpah. Siapa bersumpah? Keluarga bagi si mati yang membuat dakwaan barang itu kepunyaannya. Sumpah itu, sumpah dengan nama Allah, asyhadu alla, aku bersaksi dengan nama Allah bahawa barang itu adalah kepunyaan si mati dan kami berhak untuk memiliki barang itu. La nashtari bihi samana, kami tidak ingin membeli sesuatu pun untuk mendapat harta benda ini. Bersumpah dalam sumpah itu adalah dia menyatakan bahawa dia tidak ingin mendapatkan sesuatu harta benda yang bukan kepunyaannya. Mesti disebutkan begitu. Kenapa dalam saksi ini senang saja, bila minta bersaksi. Harta orang lain pun bila dia nak, dia sanggup bersaksi ni, sanggup bersumpah. Jadi kalau macam tu, dalam hal yang sumpah ini mesti dibutirkan bahawa dia tidak berdusta dan dia tidak ingin memiliki barang kepunyaan orang lain. Dia sanggup bersumpah kerana barang itu memang barang kepunyaan keluarga dia yang sudah meninggal. Walau kana za qurba, sekalipun saksi itu bukannya kaum kerabat yang terdekat, sekalipun bukan kaum kerabat yang terdekat, saksi bersumpah dikehendaki dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta, sumpah ini. Wala naktumu syahadatallahi, dan kami tidak menyembunyikan keterangan yang kami ketahui sebagai saksi sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Inna idzalla minal asimin, jika kami bersumpah, sumpah itu palsu, maka kami tentulah termasuk dalam golongan orang yang berdosa. Bagi orang Islam, dosa adalah sesuatu yang sangat ditakuti. Dia akan berfikir beberapa kali sebelum dia bersumpah dengan sumpah palsu. Maulah dia akan bersumpah biar betul sumpah dia. Setengah orang Islamnya dia buat dakwaan, tapi ketika minta bersumpah dengan nama Allah, dia tarik diri, tak mau. Tak apalah, dia kata dia pun tak apa, dia tak mau bersumpah. Habislah dia. Tanda dah tu dia tak apa betul dah tu. Kalau betul-betul dia takut kepada sumpah, dia tidak akan bersumpah kecuali memang dia benar haknya pada dalam sebagaimana didakwanya. Begitulah ayat ini menyatakan hukum wasiat pertama, dan yang keduanya wasiat ketika dalam pelayaran dan wasiat ketika ada tanda-tanda mati. Ada tanda-tanda mati ni itu terpulang pada masing-masing dah. Ulama kita menyatakan tua tu sendiri pun dah tanda mati dah. Boleh wasiat pada ketika ini. Dan wasiat ini lebih dimustahakkan lagi dalam perkara-perkara yang sukar untuk diselesaikan semasa hidup. Sukar untuk diselesaikan. Jadi perlulah diambil persetujuan daripada semua pihak. Kemudian tinggalkan wasiat supaya senang mereka lakukan penyelesaian selepas daripada kematian. Seterusnya, fa in usira ala annahuma istahaqqa isma wallahu subhanahu wa ta'ala.